Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi ya. Jadi pada pagi ini sebelum kita masuk dalam sesi pujian dan penyembahan, mari kita berdoa dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami dapat sekali lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkatilah sesi pujian dan penyembahan kami dari awal hingga akhirnya kerana Engkau, agar Engkau menyertai kami dan berikan kami kekuatan dalam kami meneruskan hidup pada pagi ini hinggalah lewat malam nanti Tuhan. Tuhan juga kami ingin mendengar daripada Engkau di renungan kami pada pagi ini. Tuhan kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan lagu ini. Hari ini kurasa bahagia. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita masuk ke hari keempat. Hari ini adalah 5 Oktober. Mari kita sama-sama merenung melalui Mazmur bab 23. Mari kita sama-sama berdoa.
Oh Tuhan Yesus, selamat pagi. Dan kami dapat berjumpa denganmu pada pagi ini. Kami bersyukur kerana kami masih dapat bernafas, masih dapat menyanyikan lagu, masih dapat merenungkan tentang firman-Mu. Jadi kami serahkan masa ini ke tangan-Mu, khasnya pagi ini melalui Mazmur 23. Kami dapat sekali lagi dapat tersentuh oleh kasih-Mu, dan kami dapat menikmati makanan rohani yang enak yang disediakan oleh-Mu. Jadi kami berdoa serahkan masa ini ke tangan-Mu sepenuhnya, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Dan pagi ini saya akan membaca Mazmur 43 kepada kalian. Saya akan membaca Mazmur 43. Jemput semua saudara-saudari sama-sama merenungkan tentang Mazmur 43. Dan tema untuk hari ini adalah bersama-sama kita di lembah. Bersama-sama kita di lembah. Dari Mazmur 43 dengan tema Tuhan Gembalaku. Ayat 1. Tuhan ialah Gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Yang memberi aku kekuatan baru. Yang membimbing aku di jalan yang benar, sebagaimana yang dijanjikannya. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut, ya Tuhan. Kerana Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyapu aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumah-Mu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Dari ayat emas pada pagi ini untuk kita hafal adalah tercatat dalam ayat 4. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut, ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Jadi saudara-saudari sekalian, tema untuk hari ini adalah bersama-sama kita di lembah. Bersama-sama kita di lembah. Dan renungan pagi ini dikongsi oleh saudara James Banks, yang dituliskan oleh saudara James Banks. Mari kita sama-sama merenung tentang perkongsian dia. Sewaktu Hannah Wilberforce, iaitu ibu saudara kepada pemimpin gerakan penghapusan perhambaan, William Wilberforce, berada dalam keadaan tenang. Dia menulis surat yang menyebut kisah kematian seorang percaya dengan kata-kata ini. Berbahagialah orang yang meninggal dunia dan sekarang bersama-sama Yesus yang dikasihinya. Walaupun tidak pernah dilihatnya, hati saya melonjak dengan sukacita. Kemudian dia menjelaskan diri tentang dirinya. Sama ada keadaan saya baik atau buruk, Yesus tetap baik selamanya. Kata-katanya mengingatkan saya tentang Mazmur 23 dan menulis, walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut, ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Ayat 4. Kata-kata itu sangat memberangsangkan kerana dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata sewaktu dia berada di tengah-tengah lembah bayangan maut. Pada mulanya Daud berkata tentang Tuhan ialah gembalaku. God is my shepherd. Kemudian dia bercakap terus dengan Tuhan, Engkau menyertaiku. Sungguh menghiburkan apabila mengetahui bahawa Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan dunia juga berbelas kasihan sehingga dia berjalan bersama-sama kita melalui tempat yang paling sukar. Sama ada situasi kita bertambah baik atau buruk, kita boleh sentiasa kembali kepada Gembala, penyelamatan sahabat kita, dan mengetahui bahawa dia selalu baik, begitu baik sehingga maut sekalipun digalakkan, dan kita boleh berkata, rumah-Mu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Itu tercatat dalam ayat 6. Jadi dua soalan untuk kita renungkan pada pagi ini. Soalan pertama, adakah anda terhibur apabila mengetahui bahawa Yesus ialah gembala kita dan sentiasa menyertai kita? Apakah jawapan anda? Bagi saya sendiri, memang saya berasa terhibur apabila saya mengetahui bahawa Yesus ialah gembala saya dan sentiasa menyertai saya. Khasnya kali ini semasa saya mendaki gunung Mount Mulu, pada hari yang ketiga, saya bersama dengan beberapa orang kami cabar diri sendiri untuk mendaki ke puncak. Jadi dalam perjalanan itu memang sebelum kita puncak memang ada banyak yang berkata sangat susah lah, perlu kamu fit baru kamu boleh naik lah. Kalau kamu
tidak selesa, kamu tidak kuat, jangan pergi. Bahaya. Jadi sebenarnya kumpulan tim kami ada sebanyak 20 lebih orang. Pada mula-mula ni ada 10 orang yang katakan mau. Tapi selepas mendengar begitu banyak berita khabar, yang terakhir hanya tinggal 5 orang. Jadi semasa kami membuat keputusan untuk naik, memang ada di kalangan kami takut, ada yang di kalangan kami berkata, ayah kalau keesokan hari kalau hujan, begitu baik ni tak perlu naik. Ada fikiran macam itu. Tapi akhirnya pada keesokan hari, memang hari itu siang dan cuaca baik, kami 5 orang pun naik bersama-sama. Dalam perjalanan naik ke puncak memang tidak mudah, tapi kami pun selamat sampai ke puncak. Tapi semasa kami berehat dan makan dan kembali, itulah semasa kami pada pertengahan jalan saya berasa lelah dan tidak berdaya untuk berjalan. Dari apa yang mendorong saya, yang membantu saya adalah ayat ini. Yesus ialah gembala saya dan Yesus menyertai saya. Dan itu membantu saya satu langkah demi satu langkah untuk jalan sampai itu camp gereja. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sesuatu yang membantu saya, yang membuat saya terhibur kerana saya tahu Yesus ialah gembala saya dan Dia sentiasa menyertai saya, sehingga saya percaya untuk sampai ke puncak dan percaya sampai ke itu camp rumah. Jadi soalan kedua, bagaimanakah anda dapat berkongsi harapan ini dengan orang lain hari ini? Bagaimanakah anda dapat berkongsi harapan ini dengan orang lain pada hari ini? Hari ini saya telah mengambil peluang ini untuk berkongsi dengan semua, dengan kalian dan juga dengan saudara lainnya yang menolong saya merakan. Dan saya juga berpeluang untuk berkongsi dengan adik keluarga saya semasa kami menjalankan mensembah keluarga. Jadi saya bersyukurlah kerana Tuhan betul-betul gembala saya dan Dia sentiasa menyertai saya. Jadi saya harap saudara-saudari sekalian yang di hadapan skrin handphone ataupun komputer dapat kita sama-sama mendapat berita baik ini, dapat sama-sama terhibur kerana Tuhan betul-betul gembala kami. Dan saya harap kita boleh berkongsi harapan ini dengan orang-orang yang susah. Hasil sekarang banyak orang semasa mereka berhadapan dengan kesusahan, ada yang mungkin pilih untuk menghabiskan ataupun untuk membunuh diri. Jadi mari kita berkongsi dengan mereka, berkongsi harapan ini supaya mereka dapat diselamatkan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih atas kesetiaan dan kebaikan-Mu yang sempurna. Bapa, bantulah kami, tolonglah kami supaya kami mendekati-Mu pada hari ini dan dapat merasakan kehadiran-Mu, mengalami kehadiran-Mu dan dapat terus bertumbuh menjadi jambatan, menjadi penginjil untuk orang-orang yang putus harapan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.